kenapa some people will be Baru report. removed? Apa dia? Some people will be removed. Tak, Amiza dah kena remove. Yalah. Itu lihat kat situ tadi. Miza kena masuk balik. Sebabnya mungkin tak tahu kod tertekan sebab dia sensitif sangat kan cikgu punya, sebab dia touch screen kan. So Miza masuk balik. Miza tak ada. Mungkin boleh masuk balik tak? Sebab mungkin cikgu punya touch screen kan dia sensitif sikit. Tengok dekat hosting. Sebab Miza kata internet dia slow, takut tak boleh go. Okay. Okay, tak apa. Cikgu record je. Okay, so kita kalau ada apa-apa bagi tahu lah. Miza join dah ke? Ha? Itu Miza join dah. Dah join dah. Okay. Dah join dah. Ya, Miza, sorry nak Miza ter-remove. Okay, so kita teruskan. Mana ni? Apek tak masuk. Apek dengan apa? Afiq. Afiq boleh masuk lah. Lepas dia keluar balik. Ya, line tak okey kot. Okay. So kita teruskan lah. So awak kena tahu sukuan pertama ni, dia sudut dia theta je. Maksudnya sudut dia kurang daripada 90 darjah lah. Tu dipanggil sudut apa? Sudut ni apa tu? Sudut tirus kan? Tirus dalam bahasa Inggeris dia apa dia awak tahu? Okay, yang ini sudut cakah lah kan? Okay, sukuan yang kedua sudut cakah lah. Kemudian sukuan ketiga tu ada memang sukuan kedua tu 180 tolak theta. Dia akan dapat sudut cakah lah. Sukuan yang ketiga tu theta pula tolak 180. Okay. Okay, kemudian sukuan keempat tu 360 tolak theta. Okay. So yang tu perlu juga tahu. Okay, so kita tengok, kita buat dulu yang ini. Okay, so yang ini 125 tu sukuan ke berapa? Beritahu cikgu. 125 duduk dalam sukuan yang kedua. Yang kedua. Okay, so theta dia tu kena buat apa? Pakailah yang ni. Formula tu. 180 tolak 125. Dia dapatlah 55. Okay. So kalau sin maknanya sin 55 lah. Kalau awak nak tekan sin 55. Hubungan dia macam tu. Dan maknanya sin 125 ni adalah sama dengan sin 55. Dia maknanya di sudut sepadan lah maksud dia. Okay. So yang kedua tu sudut sukuan ke apa? Masih sukuan kedua. Jadi theta 180 darjah tolak 160. So kita dapat 20 darjah. Jadi 20 darjah ni samalah kalau cos 160 tu adalah cos 20 darjah. Tetapi awak tengok cos 160 tu dia positif ke dia negatif? Sebab dia sukuan kedua kan? Sukuan kedua tu apa yang positif? Dia dapat negatif tu. Dia dapat negatif pasal sukuan kedua hanya sin saja positif. Negatif yang di depan tu menunjukkan dia berada di sukuan yang mana. Faham tak? Dia selain daripada rumah sin tu kan? Okay, kena ingat saya suka tolong kawan. Okay. So dia duduk sukuan kedua. Sukuan kedua tu sin saja positif. Jadi sebab di sini cos, jadi dia negatif lah. Faham. Okay, so yang ketiga 190. 190 tu duduk sukuan ke berapa? Sukuan ketiga. Okay. Sukuan ke
3. Okay, so kalau sukuan ketiga, macam mana nak kira? Tengok ke atas ni. Ke atas ni. Okay, sukuan ketiga, sudut tu 190 tolak 180, kita dapat 10 darjah. So, 10 darjah tan 10 darjah. Tan sukuan ketiga dia positif sebab sukuan ketiga hanya tan saja positif. Kalau cos sin dia negatif. Okay, boleh ikut tak? Boleh. Okey, seterusnya kita tengok satu-satu. Katalah 226. 226 ni masih sukuan ketiga lah. So sudut sepadan dia berapa? RM46. 46. Cos dia, okey, sudut sepadan dia 46. Dia sukuan ke 3. Sudut sepadan dia 46. Okey, cos dia 46. Positif. Dia dapat positif. Okey, sukuan ketiga tan saja positif. Jadi cos dia akan jadi cos negatif. Kalau tan baru positif. Sebab ni, sebab saya suka tolong kawan tadi. Saya suka tolong kawan. Okey, dia dah sukuan ketiga. Tapi dia cos. Jadi sukuan ketiga ni tan saja positif. Jadi cos dia akan negatif lah, sebab tu cikgu buat negatif. Okey, kita tengok yang kelima. Yang kelima, duk sukuan ke berapa? Habaq Mai. Habaq Mai kat cek sukuan ke berapa ni Yang ni sukuan ketiga juga kan cikgu? Ya ke sukuan ketiga? Kejap. 90, 90, 80. Yang keempat. Sukuan keempat. Okey. Sukuan keempat. Sebab apa sukuan keempat? Sebab dia 280. Kalau 270. Tapi pada 260. Okey. Awak kena tahu sini 90. Sini 90. Jadi 180. Tambah sini 90. Jadi 270. Dia 280 kan? So sudut sepadan dia berapa? Kalau 80. Okey, macam mana nak kira sudut sepadan ni yang atas ni? Yang 360 je tolak dengan theta. Yang cikgu kotakkan biru ni. Okey, kalau sukuan keempat 360 tolak theta. Okey, so kita dapat sin. Sin tu positif ke negatif? Dapat negatif. Negatif sebab cos dia tak duduk dekat rumah. Sebab dia tak duduk dekat rumah. Dia pergi tumpang rumah kos. Dia tak mahu duduk rumah sendiri, dia pergi tumpang rumah orang. Kan? Okey, lepas tu yang keenam. Habaq Mai duduk sekarang berapa? Keempat. Ya, masih keempat. Berapa sudut sepadan dia? 15. 15. 360 tolak 345 dapatlah 15. So tan 15. Okey, dia positif ke negatif? Positif sebab dekat rumah dia. Negatif. Dia duduk kat rumah kos. Negatif sebab dia pergi tumpang rumah kos. Okey, yang ketujuh. Yang ketujuh tu duk sukuan ke berapa? Kedua. Kedua. Okey, berapa sudut sepadan dia? 34.2. Ya, 34.2. Macam mana dapat 34.2? 180 tolak dengan 145.8. Ya, betul. Okey, so tan 34.2 darjah positif ke negatif? Negatif. Negatif. Okey, sebab dia tumpang rumah sin. Rumah sin dekat sukuan kedua. Kat kawasan tu. Ni boleh tak ni? Ni dapat tak ni? Ni Lena. Hello? Ya, ni dapat tak ni? Dapat. Dapat.
Okey, Yus dapat tak Yus? Boleh tak ikut Yus? Boleh, boleh. Boleh, Alhamdulillah. So cikgu rasa yang seterusnya tu tak payahlah cikgu bincang kan? Boleh dah kan? Boleh ke boleh. Okey, kita tengok yang ni pula. Okey, kita tengok yang ni. Okey. Yang ini, okey. Sin theta adalah koordinat y. Okey, awak tengok dekat sini. Ni y. Y ialah yang selari dengan y. Dia macam tu. Okey. Kemudian kalau cos theta pula, dia adalah koordinat x. Koordinat x yang mana? Ni. Yang ni. Yang ni adalah cos theta. Okey. Kalau awak keluarkan gambar ajar, dia macam tu. Sudut duduk sini. Okey. Macam mana dia boleh katakanlah sudut, katakanlah yang sini nilai dia 2, sini 3. Katakanlah sini 4. Misalnya cikgu pakai nombor yang betul lah sikit. Okey, katakanlah sini 5, sini 2, sini 3, sini 4. Okey. So kalau dia nak sin kan soft. Ambil opposite over hypotenuse kan. Tapi mana-mana pun boleh kan guna. Tapi kalau dia minta sin, guna sin lah. Kalau dia minta sin lah. Kalau cross lah. So apa tengoklah kalau sin soft kan, opposite dia 3. Okey. 3 per hypotenuse, 3 per 5. Dia tengoklah nombor berapa dia bagi. Okey. Tapi cikgu nak bagi tahu dalam situasi ni, jejari bulatan ni dia dah bagi tahu 1 tau. Ni pasal tak ni 1 yang cikgu oren kan. Dia sebab itulah koordinat y tu dia jadi sin theta jadi 1. Okey. Okey, sini 1. Okey, kalau sin kan soft, opposite per hypotenuse. Jadi katakanlah sini 2. Y dia 2, katakanlah Y dia 2. Okey. X dia 1. X dia 3. Katakanlah kan. Tu yang dapat. Okey, sin dia sin soft, opposite 2 per hypotenuse dia 1. Sebab hypotenuse dia 1 ni lah yang dia dapat koordinat Y, koordinat X. Yang tan dia tak dapat lah. Kalau tan tu Y per X. Yang hypotenuse bukan sisi paling panjang tu. Ya, hypotenuse ialah sisi paling panjang. Yang condong adalah paling panjang. Biasanya di sini. Macam tu cerita dia. Faham tak? Dalam bulatan ni dia jejari dia adalah 1. Sebab tu formula ni sin theta adalah koordinat y, cos theta adalah koordinat x. Dia cerita ni tu, faham tak? Tak apa dapat lagi. Faham dah. Kalau tak faham, hafal je lah. Tapi eloknya faham. Zaman awak ni dia nak tengok awak faham, bukan dia nak tengok. Dia tak mau tengok awak hafal. Okey? Lepas tu dia bukan nak tengok sangat awak dapat nilai akhir, dia nak tengok awak faham. Tu je. Okey. So seterusnya, benda ni semua ada kat dalam kelas kit. Kalau tak ada salin ke ataupun termis apa-apa ke, hampa tengoklah kat kelas kit nanti. Okey, so kita teruskan. Berdasarkan bulatan unit berikut, hitung nilai sin, theta, cos theta dan tan theta. Okey, so sekarang ni dah bagi sin theta. Sin theta kan dalam formula tadi adalah, kalau awak tengok kat atas ni, koordinat y. Jadi yang ini x, ini y. Sebab itulah y dia, ini adalah y. Koordinat y. Okey. So kalau cos pula yang x. Koordinat x. Okey, kalau tan pula, hampa tengok y per x. Ni y, ni x. Lepas tu tekan kalkulator, dapatlah yang ni. Okey, so sekarang ni cuba kita kelaskan sama-sama. Okey, so sin theta untuk yang nombor 1 tu apa jawapan dia? Negatif 0.866. Okey.
negatif 0. Negatif tak payah bawa negatif. Negatif. Ingat saja. Yes. 0.866. Okey, yang apa ni, cos X tu baru ada negatif sebab depan dia ada negatif. Okey, kemudian yang ni, bagilah 0.866 per dengan 0.5. So, tekan kalkulator, dapat berapa? Apa dah dapat bertulis? Negatif 1.732. Okey, negatif 1.732. Okey, faham tak yang ni? Boleh tak? Siapa boleh angkat Boleh. tangan? Siapa boleh angkat tangan? Cikgu nampak ke sebab cikgu kan present ya? Cikgu pasang 2 device. Dekat handset satu. Okey, dekat handset satu, dekat apa? Device ni sebenarnya cikgu seorang je, cikgu ada laptop 2, cikgu seorang je. Tu pun cikgu duduk macam nak beli lagi satu. Sebab kan kadang-kadang kan sinilah situasinya. Tapi macam cikgu tak canggih sangat lah. Ada kawan-kawan cikgu kan, dia orang kan nak buat Google Meet, combine dengan YouTube Live, combine pula dengan Facebook. Dulu-dulu cikgu tak faham kenapa nak pakai laptop banyak-banyak kan. Sekarang cikgu faham. Sebab dia tengok dari segi teknikal, benda tu keluar tak. Macam cikgu kan, cikgu pasang kat handset satu, dekat surface cikgu ni satu lah kan. Dekat handset tu cikgu dah tengok lah apa awak tulis kat ruang chat, suruh angkat tangan, lepas tu nampak tak nampak skrin cikgu tu keluar ke tak. Dia macam dari segi teknikal lah kawalannya. Okay? Ya. Okay. Sebab tu kena bersangka baik kan, bersangka baik. Jangan bersangka kalah. Bukan bersangka kalah. Kita takut juga kan, kena beringat lah, bukan jangan. Cuma itu memang kuasa Tuhan lah. Kita sangka kalah tu kan, dunia sekarang dunia akhir zaman. Jadi kita kena bersedia dengan sangka kalah. Tahu tak apa dia sangka kalah? Tiupan. Okay. So soalan 2, 3 cikgu tinggalkan awak buat dekat kelas sikit nak? Boleh? Boleh. Kami kena tulis guna maksudnya kami kena tulis atas ni juga. Awak boleh pakai tangan tau. Tapi kalau awak tengok dekat Shopee, murah je, ada yang RM1 lebih. Yang stylus pen tu kan? Stylus pen tu ada yang RM1 lebih. Dekat Pak Buntan ni, ada jual dekat Pak Buntan yang dekat kedai gadget tu. Tapi tak boleh keluar lagi sekarang. Iyalah. Tapi kalau hampa nak order melalui Shopee, kot-kot lah hampa pandai anak cikgu use dah pandai dah shopping kat Shopee kan. Maklumlah beli dia dapat 150. Alhamdulillah juga nak dapat duit. Murah lah. Okay. Tapi kalau tak ada, hampa pakailah jari. Tapi itulah jari hampa kadang besar kan. Kalau tak boleh juga, hampa ni je, hampa snap picture, letak picture situ. Lepas tu kalau dekat soalan ni mungkin hampa tak faham, hampa letaklah suara hampa. Dia boleh letak suara cikgu. Tanyalah kat situ, cikgu macam mana ni? Macam mana nak kat sini dia boleh jadi macam ni? Hampa letaklah suara kat situ. Cikgu macam mana dia boleh macam ni? Macam tu lah cikgu baca lah. Cikgu boleh tengok tiap-tiap orang. Okay? Tu pun cikgu tak langgan pro. Syah memang suka letak suara sebab dia kan dia ada bakat. Dia memang Tuhan bagi kelebihan dia bercakap ni. Okay, semua orang ada kecerdikan masing-masing kan. Okay, tapi kelebihan Syah di situ. Jadi mungkin orang lain yang diam-diam mungkin kelebihan dia dari segi lain pula kan. Okay, tapi apa-apa pun jadilah manusia yang bermanfaat. Okay, so kita teruskan di tak ada salahnya kalau awak ada kemahiran bercakap. Okay. Sebab kita ni ada pelbagai kecerdikan. Ada setengah orang dia kecerdikan dia kinestetik.
orang yang ada kecerdikan kinestetik ni, tu yang atlet. Atlet tu kecerdikan kinestetik. Okay, so kita teruskan. B, hitung nilai setiap yang berikut. Macam mana nak kira yang ni? Kira sudut sepadan tu. Okay, kalau ni 225. 225 ni nak dapat sudut sepadan dia macam mana? Guna yang sukuan kedua. Satu lah. Yang ketiga. Sukuan ketiga dia kena tolak kan? 225 tolak 180. Ya, yang tadi yang cikgu kotakkan dalam atas tadi tu kan, 180. So kita dapat sudut sepadan dia negatif sin 45. 45. Lepas tu kita tekanlah kalkulator dapat berapa. Yes. Tekan negatif sin 45. Dapat 0.71. 7071. Siapa yang tak faham yang dalam bracket ni, rujuk balik dekat atas ni. Yang mula-mula tadi ni, yang ni, yang cikgu birukan ni. Ni, kena rujuk. Sukuan pertama buat apa, sukuan kedua buat apa, sukuan ketiga buat apa, sukuan keempat buat apa. Mula-mula ni awak rujuk lah kan, biasalah. Rujuk, lepas tu ada setengah orang mula-mula dia akan hafal lah. Baru dia faham. Tapi ada orang, dia dah faham, baru dia hafal. Mana-manalah ikut kemampuan masing-masing ya. Yang penting awak faham, awak dapatlah. Okay, ada setengah dia dah faham, dia tengok macam ni dia faham. Kenapa? Kenapa kena theta tolak 180? Kenapa 360 tolak theta? Sebab kalau 360 tolak theta, dia kan satu bulatan 360. Kalau sudut dia sampai sini, mestilah 360 tolak theta baru dapat sudut sini. Awak ingat sudut dia mesti duduk kepit dekat paksi X. Sudut mesti di sini. Berkepit dengan paksi X. Dia tak boleh berkepit dengan paksi Y. Sebab tu dia 360 tolak theta. Sama juga dengan sukuan ketiga. Sukuan ketiga tu kenapa theta? Kenapa? Kenapa theta tu? Sukuan ketiga di sini. Kenapa theta tu tolak 180? Sebab theta di sini. Theta ni lebih besar nilai daripada 180. Okay? Nilai yang besar tolak nilai yang kecil maksud dia. Okay, 180 dah di sini. Satu garis lurus ni. Jadi theta tolak 180 baru dapat sudut di sini. Faham tak? Saya faham. Faham. Okay, tapi siapa yang tak faham, hafal dia dululah jadual ni. Okay, kalau sukuan pertama, sudut tu sama dengan theta lah. Kalau sukuan kedua, 180 tolak theta. Kalau sukuan ketiga, theta pula tolak 180. Okay? Cikgu. Kalau yang dia punya sudut dia bawah 90, kita terus ambil kan sudut dia. Kita terus ambil. Dia yang dia punya kotak yang first tu. Yang A tu kan. Macam aku bentuk A. Ni, yang bentuk ikan ni. Tu alpha. Tu alpha. Okay. Bentuk macam ikan tu alpha. Okay, so kita tengoklah ni. So, yang kedua. Yang kedua tu macam mana nak buat? Sin? Yang tu 360 tolak 320. Dapat 40. Tapi dia positif dan negatif? Negatif sebab dia dekat rumah kos. Dia tumpang rumah kos. Lepas tu tekanlah kalkulator. Negatif sin 40 sama dengan negatif 0.642. Ya. 642. 28. Pandai. Okay, so faham kan? Okay, kita cubalah. Dah sin kan? Kita cari satu kos. Katalah kita cari kos yang nombor 5. Okay, nombor 5 tu nak buat macam mana? Kos? Apa? Dia duduk sukuan berapa ni? Dia ketiga. Ketiga. Jadi? 67.9 tolak 180. Dia positif ke negatif? Dia kejap. Negatif. Negatif sebab dia dekat rumah tan. Ya, bagus.
Okay, so negative cos, kita kira lah dalam bracket tu dapat 87.9. Lepas tu tekanlah kalkulator, kita dapat Negatif 0.0366. Okay, faham tak? Okay, cikgu nak ambil yang nombor 7. Tak malah, nombor 7, nombor 6 lah. Okay, nombor 6 tu macam mana? Tan 180 tolak 148 dapat negatif sebab di dekat rumah sin. Dia duduk kawasan sukuan kedua, dia tumpang rumah orang, negatif lah. So, kita dapat negatif 0.5. Ya kan, 5. Sekejap. Apa nak tekan kalkulator? Kalau buku salah. 0.6249. Betul? Okay, terima kasih. So yang lain tu cikgu tinggalkan awak buat kat kelas sikit Tapi dalam buku awak pun ada. Yang ni buku yang Yang ni buku tu, yang digital, modul digital. Kenapa cikgu pakai buku ni? Sebab buku tu, dia ada bagi dekat untuk guru, ada versi digital ni. Jadi cikgu tak payah nak scan. Tu yang cikgu tak pakai buku yang nilam tu, sebabnya cikgu nak kena scan. Tak dan kadang tu. Okay? Betul-betul dah lah banyak-banyak kan nak kena. Dah lah banyak-banyak. Jadi buku yang digital tu, dia memang ada untuk guru, dia ada, dia bagi macam ni. Dalam bentuk digital kan. Jadi untuk PDPR sangat sesuai lah. Okay, so kita teruskan 6.1, nilai sinus, cosinus dan tangent bagi sudut. Okay, untuk yang ini, cikgu syorkan awak hafal ni. Okay, hafal dua gambar rajah ni. Daripada gambar rajah ni, awak boleh transfer ke jadual. Kalau awak hafal gambar rajah, awak boleh buat jadual. Okay, dan awak kena faham lah kalau sin, soh. Kalau cos, kah. Kalau tan, toang. So, hampa tengoklah gambar rajah hampa tengok yang ni segitiga kaki sama. Segitiga kaki sama. Okay. Sebab apa? Segitiga, bukan segitiga kaki sama. Segitiga apa ni? Sudut dia sama. Segitiga, apa nama dia? Apa dia main tu ini? Sudut tegak. Sudut tegak? Tak tahu. Apa? Segitiga sama sisi. Ya, sama sisi. Okey, segitiga sama sisi. Oh, yang belah depan. Lupa sama sisi. Sebab apa? Sini 2, sini pun 2, sini pun 2. Okey, 1 tambah 1 jadi 2 lah. Panjang sama, kalau sini 60, sini pun 60. Sini pun 60. So 30-30. Kalau bahagi 2 dia dapatlah 30-30. Okay, tu sebab tu segitiga sama sisi, panjang sama, sudut sama. Lepas tu bila bahagi 2 dia dapatlah macam tu. Kalau awak pakai teorem Pythagoras, dapatlah punca kuasa 3 ni. Konsep teorem Pythagoras. Ingatlah teorem Pythagoras. Yang A kuasa 2, B kuasa 2 tambah C kuasa 2. Hampa belajar masa tekanan berapa? Teorem Pythagoras ni? Tak ingat tapi lower form dah belajar dah ni. Ya, cikgu ajak. Cikgu ada kelas form 2 tau. Lepas cikgu bagi kelas admit 5 RKA dekat cikgu Hafiz, cikgu ada form 2. Baru ni cikgu, hari semalam cikgu buat kelas dengan mereka. Cikgu bagi tahu teorem Pythagoras, mereka tak tahu. Mereka tak belajar, tak pernah dengar. Belajar form 1 tu. Bab hujung-hujung form 1. Ya ko. Form 1. Kau form 1 lah. Ya ko. Macam bukan ni. Cawa sangat teorem Pythagoras ni. Form 1. Rasanya macam form 2 je. Tak tahu lah form 1 tapi lower form. Amiza kata form 1 kak. Okay. Form 1.
Form 1 eh? Tak apa, nanti cikgu tengok buku anak cikgu form 1. Okay, sebab apa? 2M kata tak pernah dengar teorem pentagram, mungkin sebab PDPR kot. Kan biasalah PDPR ni banyak miss kan. Form 1 pak ujung-ujung, masa tu kita PDPR. Okay. Okay, so kalau hampa hafal gambar rajah ni, hampa akan dapat jadual. Jadi hampa tengoklah, kalau soft kan opposite per hypotenuse. Jadi hampa tengoklah segitiga ni, opposite 60 ni adalah satu. Hypotenuse dia tu, bukan, gambar rajah yang kedua. Cikgu. Ya. Teorem Pythagoras form 1 bab 13.1. Form 1 bab 13. Yes. Ada buku form 1 ni kat hampa. Tak adalah, si Google, baru Google. Tak pun dia orang tak masuk kelas. Saya tak pernah, penting. Tak, kadang-kadang macam ni, cikgu faham tau. Kan masa awal-awal kita PKP dulu ramai cikgu yang tak mahir Google Meet kan. Ya, betul. So macam tak ada peluang lah untuk mengajar masa tu. Tapi sekarang ni cikgu dengar ramai macam 3 kelas RKA tingkatan 1 pun sampai pukul 3 Google Meet. Jenuh mereka menghadap Google Meet. Betul, seksa sangat-sangat. Ada Kesian nampak tu. Nasib lah zaman. AI tak ada tadi. Kalau ada tadi pensan lah saya sekarang. Tak ada Hari dah ni, sekolah Mac ni. Ya, hari ni Google Meet Mac dengan apa? Mac dengan biology. Mac dengan biology. Yalah Miza Syahid. Betul. Sebab BI madam pergi vaksin, so tak ada kelas. Kalau ada kelas sejam setengah tu memang hadap lah. Jenuh penuh kesian apa. Dia nak buat macam mana kan? Syahid, memang betul Syahid Miza. Kita duduk rumah pun kita dapat pahala syahid. Sebab apa? Macam kita berjuang. Bukan syahid nama orang tau. Bukan boyfriend atau boyfriend tau Miza. Betul tu. Okay. Tapi tak apalah, nak buat macam mana kan. Ingat kan kita duduk rumah pun, kita melawan COVID ni pun kita dapat pahala syahid. Okay. Betul. Miza Syahid tidur. Miza memang. Okay, kita teruskan. Okay, so kita teruskan. Yang lain tu, okay. Yang ni kita tengok ni. Macam mana nak isi ni okay, lupa nak habaq. Kalau sudut 30, hampa tengoklah segitiga ni hampa keluarkan. Segitiga ni hampa keluarkan, dia jadi macam ni. Sini 30, sini 60, sini jadi 90. Jadi hampa tengoklah 30, 60, 45 untuk, okay 45 ni, cikgu pakai pen warna lain. 45 ni kena pakai segitiga ni. Yang cikgu biru kan. Okay, sebab sudut dia 45. Kalau 30 kena pakai segitiga yang oranye. Yang 60. Okay, jadi hampa hafal je. Apa dia? Yang tu sebabkan satu segitiga tu kan 180 kan. Tu yang dia 45, 90. Sebab sudut tegak tu pun 90 kak. Ya. Sebab satu segitiga mesti 180. Boleh tak? So, untuk yang ni cikgu rasa kalau dia tanpa menggunakan kalkulator saintifik, itulah sebab awak kena hafal. Tapi tak ada rugi awak hafal segitiga ni. Sebab dia ada masanya kadang-kadang kita tak boleh guna kalkulator. Okay, so cikgu rasa yang ini ni awak boleh isi pakai tu. Tapi kalau macam mana pula kalau 150, 210, 330? Sebab segitiga tadi tu mana ada 150, mana ada 210, mana ada 330? Siapa apa boleh habaq mai kat cikgu? Cari sudut sepadan dia. Dia pandai ni. Cari sudut sepadan dia. Hampa kena tahu sukuan 30 tu sukuan pertama, yang ni sukuan kedua, ni sukuan ketiga, ni sukuan keempat. Lepas tu hampa carilah sudut sepadan dia. Daripada sudut sepadan dia tu lah hampa boleh dapat nilai yang di dalam ni. Sin ke cos ke tan. Faham?
Okey, boleh ke? Siapa boleh angkat tangan? Kok ada yang lena dah? Kan macam video tu. Kat sini kita boleh tidur. Tengok-tengok mic tak terbuka. Konten. Lawak. Kantoi. Okey, so yang ni cikgu tinggalkan hampa buat sendiri dah. Boleh ke? Cari sudut sepadan, lepas tu letak nilai. Dan nilai sudut sepadan tu bergantung pada segitiga ni lah. Okay, sebab dia kata tanpa menggunakan kalkulator. Kalau boleh guna kalkulator, tak apalah boleh tekan kalkulator. Okay, so yang ni cikgu tinggalkan, nampak. Buat snap picture ke, letak kat situ. Kalau tak boleh tulis dengan tangan, dengan jari. Okay, kita teruskan 6.1. Okay, nilai sinus, kosinus dan tangent bagi sudut. Okay. So, hampa tengok ni, dia beri bahawa julat dia, awak kena sentiasa alert tau dengan julat ni bila soalan. Kadang-kadang dia ubah sampai 180 je, kadang-kadang sampai 270 je. Okay, so kena alert lah. Okay, lepas tu dia kena hitung sudut theta tu, kemudian bundarkan pada satu tempat perpuluhan. Okay, so kalau situasi macam ni, kita tengok contoh dulu. Okay, dia bagi sin theta sama dengan 0.7071. Okay, kemudian sebab nilai di sini ni positif, jadi dia sama ada sukuan 1 ataupun 2. Okay, kalau dia negatif, dia sukuan 3 ataupun 4. Okay, sebab sin tu positif. Okay, so lepas tu hampa tekanlah shift sin. Bila nak cari sudut, dekat kalkulator mesti tekan shift tau. Ingat bila kita nak cari sudut, shift sin, masuk nombor. Dapatlah sudut dia berapa. Okay. So kita dapat tekan shift sin 0.7071, kita dapat 45. Okay, tapi macam cikgu bagi tahu tadi, kalau sin, okay, besar sangat. Tebal sangat dia punya pen tu. Okay, kalau sin positif sukuan pertama atau sukuan kedua. Jadi awak selain daripada 45, awak kena cari lagi satu. Okay, untuk sukuan kedua. Sebab sukuan kedua tu sin positif. Tu yang dapat 135 dengan 45 jawapannya. Okay, sebab ni sukuan pertama, ni sukuan kedua. Sebab sin dia dekat soalan atas ni, sin dia positif. Okay, faham tak? Ada nak tanya apa-apa? Siapa faham angkat tangan? Saya faham. Okey. Cikgu, maksudnya kalau positif dia rumah atas kan, rumah atas tu maksudnya alfa dengan rumah sin. Kalau dia negatif, kita kena cari dua-dua bawah tu ke apa? Rumah sin. Yang pertama kita kena tengok ni lah. Kita tengok nilai dia positif. Kalau sin lah, kalau sin nilai dia positif ke negatif. Lepas tu kalau positif, dia duduk sukuan pertama, ni sukuan pertama atau sukuan kedua. Dua-dua ni dia akan positif. Jadi sudut di sini, bila kita tekan shift nombor ni, kita dapatlah 45, jadi sini 45. Lepas tu kita kena cari lagi satu. Sebab di sini positif. Yang sukuan kedua ni. Tu yang dapat 135. Daripada sini ke sini 135 sudut sepadan dia. Boleh? Tak apa, kita buat. Okey. Boleh. Cos lah, kita tengok soalan satu. Cos. Okey. Cos ni kita tengok dulu. Nombor dia positif atau negatif? Ni kat sini. Positif kan? Positif. Maknanya dia duduk sukuan ke berapa? Saya 1 suka dengan 4. tolong kawan. Okey, jadi 1 dengan 4. Okey. 1 dengan 4. Cuba tekan cos 0.8090 tu dapat berapa? Shift cos
0.8090. Sebab tekannya 36. 36 darjah. Oleh sebab ni sukuan keempat ni, bukan kedua, cikgu silap tulis ni, sukuan keempat. Ni sukuan di sini dengan sukuan di sini. Jadi sukuan keempat tu ni 360 tolak dengan 36. Dapat berapa? 324. 324. Itulah jawapan dia. Theta dia adalah 36 darjah dan 324. Faham tak? Apa faham kat tangan? Okey, apa ni? Najmi okey tak Najmi? Najmi ada lagi tak? Najmi Afiq. Are you okay? Najmi tidur ni. Tak respon ni. Tak faham Najmi? Okey, kita teruskan. Najmi faham tak? Okey, nombor 2. Siapa cepat terus buat Okey, nombor 2 tu kita tengok langkah pertama kita tengok nilai sin dia tu positif ke negatif. Di sini ni, positif. Okey, kalau positif dia duduk di sukuan 1 dengan 2. Okey. Saya suka tengok tolong kawan. Okey, sukuan 1 dan sukuan 2. Okey, ingat sudut theta tu dia kepit dengan paksi X. Okey. So sekarang ni kita tekan kalkulator. Jawapan dia 20 dengan 160. Ya, betul. Okey, shift 0.3420. So kita dapat 20. 20 untuk sukuan kedua. Sukuan pertama sini 20. Dekat sini 20. Okey, sukuan yang kedua tu pula 180 tolaklah 20. Dapatlah 60. Jadi theta dia tu 20 dan 60. Sebab sin tu positif. Najmi, okey tak Najmi? Ya Najmi. Kena nyanyi lagu Bollywood ya, Syah ya? Saya tak reti nyanyi tu, so saya tak sedap. Kan, tu apa MC Plus tu? Sefati. Sepatutnya nyanyi boleh 160. 160 betul. Ya, 160. Sebab Ya. 180 tolak 100 atau 20 dapat 30. Ya, betul. Maknanya you start tidur. Najmi tidur tu. Lepas tu rakam pun kat TikTok. Najmi. TikTok famous. Okey, Ani okey tak ni? Okey ke? Okey. Okey, seterusnya nombor 3. Try buat nombor 3. 66 dengan 294 ke cikgu? 66 betul. 200 tu nombor belakang salah. 293. Tak. Sekejap. 294. Salah. Alah. Dapat. Theta tu dapat 66 kan? Okey, dia kan positif. Saya suka tolong kawan. Jadi, kalau dekat sini 108 sini 180 tambah dengan 66. Ni 180 sini tambah 66. Dapat 246 darjah. Silap. Saya duk ingat tan tu dekat rumah belakang. Aduh, tan baru kos. Dia kena tambah theta. Sukuan ketiga kena tambah.
Saya tengok formula tadi, dia bagi apa? Oh, theta tolak 180. Tapi sekarang ni, kalau theta tolak 180, kalau ikut formula tadi tu, theta tolak 180 kan? Dia dapat negatif kan? 66 tolak 180 dapat negatif 246. Tapi kalau ikut formula tu lah, tapi kalau kita fikir logik dia, sini 180 sampai tambah sini, sudut dia sampai sini. Jadi itu yang 246. Kita nak tahu sudut dia, sebab yang ni nak tahu sudut. Tadi tu nak tahu apa? Nak tahu alfa kan? Mana? Lupa. Ni nak tahu alfa. Ni kalau susun balik yang ni, kan? Alfa sama dengan theta tolak 180. Jadi alfa tambah 180 dapatlah theta. Faham tak? Kalau kita susun balik nah, faham tak Syah? Syah okey tak Syah? Saya faham. Okey. Okey, Yus boleh tak Yus? Boleh ke? Alhamdulillah. Tak boleh tanya nah. Jangan biar Syah dia bercakap, awak cakaplah juga. Okey. So kita, cikgu rasa yang lain tu, cikgu tinggalkan awak buat dekat kelas skip boleh? Boleh. Okey, kita terus masa ada setengah jam lagi. Hampa nak buat kelas skip ke nak cikgu ajar lagi? Saya tengok ke hampa. Mana-mana pun boleh lah. Ya. Anik macam mana Anik? Saya ikut lah. Boleh. Miza? Miza okey tak Miza? Ni DJ. DJ lupa panggil nama DJ. DJ okey tak? Okey tak? Akhlima tak masuk. Akhlima tidur ni. Kena set reminder apa ni? Okey, cikgu tunjuklah 1-2 soalan ni. Okey, nanti yang seterusnya hampa buat kan? Okey. Okey, 6.1 ni kita tengok dia suruh selesaikan. Kalau suruh selesaikan maknanya kita kena dapat seketoi nilai. Satu nilai. Okey, so kita tengok dalam rajah di sebelah SRP. Cikgu dulu SRP, hampa PT3. Ialah garis lurus. Hitung nilai bagi sin theta. Okey. So sin theta ni, okey, hampa tengoklah macam mana sin theta dia. Dia nak nilai sin theta, tapi sudut dia di luar. Okey, di luar. Tapi maklumat hampa tengok yang di dalam. Okey. So kita tengok yang apa tu? Kalau sin soft kan? Okey, dia macam ni, sudut sepadan. Sebenarnya dia ada konsep sudut sepadan. Okey, sin theta sama dengan positif. Okey, sin sudut QRP. Sudut QRP positif. Okey. So, sebab apa? Sin saja sentiasa positif. Kalau cos kan dia akan jadi negatif. Okey, sin ni sebab dia kira macam ni, sukuan pertama, sukuan kedua. Dia duduk dalam kawasan ni. Jadi sin sentiasa positif lah. So kalau sin soft, ingat soft, opposite dengan hypotenuse. Jadi opposite dia 5, hypotenuse dia 13. Okey? Okey, untuk tan pula, macam mana nak cari tan? Okey, nak cari tan mesti tahu RP. Okey, so kita tak tahu RP, so kita pakai teorem Pythagoras dululah.
Okey, R P kuasa 2 sama dengan kalau tan yang tu cikgu terus kira lah. Ingat lagi tak teorem pentagras A kuasa 2, B kuasa 2 tambah C kuasa 2. Okey. Jadi dalam situasi ni A dia adalah 13 kuasa 2, 5 kuasa 2 tambah C kuasa 2. Jadi 13 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2. Okey, so dia akan dapat 13 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2. Jadi RP kita akan dapat 12. Okey, sini 12 lah. Okey, cikgu pakai pen warna lain, 12. So sekarang ni dia nak tan theta. Tan theta, tan sudut QRP. Ingat tan ni. QRP ni, QRP. Maknanya QRP ni duduk di sukuan. Kalau tan ni dia boleh jadi negatif. Kalau sin saja dia positif. Jadi dia negatif. Tan sudut QRP. Cos pun negatif. Yang sin saja selalu positif. So dia akan jadi negatif 5/12. Yang tan tua. Okey, boleh ke? Siapa boleh angkat tangan? Okey. Cikgu, Ya? yang A tu kan jawapannya 5/13 ke? 5/13. Tapi theta dia bukan dekat luar ke? Theta dia kat luar tapi bila sin dia sentiasa positif. Dia macam sudut sepadan lah juga, dia macam tu. Nak kata sudut sepadan kan, tapi dia memang macam tu. Dia macam kita, sebab kita tak ada maklumat lain, kita ada segitiga ni je kan. Jadi kita guna maklumat segitiga ni. Kita cari yang ini, kita dapatlah. Tapi macam ni, macam tan pun kita cari yang ini juga. Kita dapat tapi dia akan jadi negatif. Tan dengan cos dia akan jadi negatif. Kalau sin memang dia akan sentiasa positif. Kalau soalan bentuk macam ni lah. Saya ingatkan kena cari dia punya sudut theta tu, lepas tu sin kan sudut tu. Okey, dulu-dulu kalau soalan macam ni, dia soalan objektif. Untuk BSM, KSSM, cikgu tak pasti dia ada tak dalam soalan. Tapi cikgu rasa dia dalam soalan objektif juga. Jadi soalan objektif tu nanti awak kena pilih ya. Kan? ABC. Okey. So, kita tengok soalan 2. Dalam rajah di sebelah ABC dan BED adalah garis lurus. Hitung panjang BE. Okey, dia nak panjang BE. Okey, macam mana nak kira panjang BE? Okey, kita akan guna segitiga yang besar. Sebab apa segitiga yang besar? Sebab segitiga yang besar tu dia ada maklumat yang agak banyak berbanding segitiga yang kecil tu. Kita tak berapa nak boleh buat apa-apa. So kita masih menggunakan teorem Pythagoras. Okey, jadi teorem Pythagoras BD kuasa 2 tolak, bukan tolak, 20 kuasa 2 tolak 16 kuasa 2. So kita akan dapat BD dia, kalau kira pakai kalkulator kita dapatlah 12. So bila BD 12 tolak 4. Okey. Kita dapatlah BE. BE sama dengan 12 tolak 4 dapat 8. Okey, so di sini dalam situasi ni awak ada pakai teorem Pythagoras. Okey. Dan kalau macam cikgu rasa yang lain tu hampa buat sendiri, nanti hampa tunjuklah jalan. Kemudian tan, kalau yang situasi ni ingat ya. Kalau dalam situasi ni apa ni dia dah bagi tan PQR tu 4/3.
PQR 4/3. Yang ni hampa kena ganda, buat gandaan. Maksudnya yang tu kan dia buat 4/2 dapat 8. Tapi 8/6. Dan sini 6. Faham tak? Okay, so cikgu rasa boleh tak hampa cuba sendiri? Kan hampa nak cikgu tunjukkan? Boleh je buat sendiri. Buat sendiri, lepas tu kalau tak dapat untuk kelas hari Khamis, cikgu bincang balik. Boleh? Google Meet ke? Google Meet. Okay. Okay, so cikgu beri masa sampai pukul 20 minit ni hampa buatlah dekat kelas sikit. Ke hampa nak cikgu tunggu hampa buat kelas sikit? Boleh je cikgu on je dekat ni, kat laptop ni, kelas sikit ni. Hampa boleh tengok apa hampa buat. Okay, cikgu boleh dia on kelas sikit dekat laptop ni, nampak habis semua orang. Hampa tahu tak macam mana cikgu nampak hasil hampa punya kerja kan? Tina, cikgu tunjuk hampa, bila hampa buat cikgu nampak macam mana. Macam mana nak masuk ni? Saya disconnect benda ni. Kenapa? Tak tahu, dia ada banyak perubahan. Saya macam mana nak buat Gmail lah. Tak payahlah, tarik je kelas sikit. Kelas sikit. Coding. Okay. Kelas sikit ni kalau langgan lagi bagus, tapi cikgu tak langgan lah. Jadi dia tertara. Berapa ringgit? Cikgu tak pastilah berapa ringgit. Tapi cikgu tengok langgan tu untuk sekolah kan, by sekolah kot. Kalau ramai cikgu guna, dia akan dapat yang pro kan, macam mana tak macam tu lah kot. Ni yang cikgu buat lah, yang index ni untuk 4 RKS. Untuk apa katakanlah, okay cikgu buka. Okay, cikgu view work. Okay, Syah dah masuk, AD dah masuk. Okay, mungkin kita tengok AD, kok AD ada buat. Okay, jadi cikgu boleh tengok lah ni, tiap-tiap orang ni. AD dah buat dah, tadi AD buat sampai nombor 8 dah, AD dah buat dah sampai situ. Okay, ni untuk slide pertama. Okay, hampa nampak tak dekat atas ni, dia ada nombor 1 sampai 14. Sebenarnya ada 14 slide. Cikgu tak maulah paksa awak buat, tapi kalau awak rajin awak buatlah. Sebab apa? Kalau semakin awak rajin, semakin pandailah awak. Ni slide yang ke-14. Tengok AD buat dah slide kedua. Okay, kalau siapa macam Syah mungkin dia ada laptop, boleh terus buat. AD dah buat slide kedua. Ni AD buat dah slide. Mungkin masa cikgu tengah online pun mungkin ada setengah yang ada laptop lah kan. Dia boleh split screen laptop. Awak tahu tak cara nak split screen laptop? Satu awak mungkin tengok cikgu, satu lagi awak mungkin buka kelas sikit. Suka awak lah macam mana. Tapi kalau tak ada masalah. Cikgu pun tak paksa ikut kemampuan masing-masing lah. Okay, ni AD dah buat dah B. Ni tengok AD AD tak apa AD kan? Saya belum buat lagi tu. Sajalah cikgu tunjuk macam mana cikgu boleh nampak. Okay, kalau hampa nak buat sekarang, okay, cikgu tengok lah. Ataupun ikutlah hampa nak pergi makan semayang dulu cikgu, sebab cikgu pun hari-hari dah ni pukul 3 lebih semayang ni. Terpaksa kelas. Kan sebab ada kelas direct kan, daripada 12.30 kan. Sakit belakang lah juga kan. So cikgu rasa tak apalah hampa buat dah. Lepas tu kalau ada masalah hari Khamis, kita bincang lagi.
hak mana part masalah tu? Boleh? Boleh ke? Okey. Boleh. So Boleh sampai di saja. sini saja. Cikgu minta maaf lah mana-mana yang kekurangan cikgu. Tapi Tiada. cikgu memang cuba yang terbaik lah untuk awak. Walaupun cikgu bukanlah bagus sangat kan. Jadi cikgu cuba setakat yang cikgu mampulah. Dan cikgu doakan awak sentiasa sihat. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Cikgu isi kehadiran Terima cikgu. kasih, Cikgu. Kan? Cikgu dah snap picture. Cikgu ada, nanti cikgu hantar link Google Form. Boleh? Boleh. Okey, terima Boleh. kasih. Cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Bye bye. Assalamualaikum. Terima kasih, cikgu. Sama.